وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pecinta ilmu yang dirahmati Allah, yang masih dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada pagi ini. Syukur Alhamdulillah. Kuliah duha kita pagi ini adalah daripada saluran Google Meet Gemah Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemah Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tengok surah Baqarah bermula ayat 267. 267 dan sambungan kepada minggu yang lalu masih lagi sekitar bagaimana kita membelanjakan wang, bagaimana kita membelanjakan wang dan duit. Salah satu caranya yang Allah tuntut untuk kita buat ialah kita nafkahkan. Tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah beri kepercayaan pada kita dengan memberikan kita sejumlah rezeki, bila Allah memberi kepercayaan kepada kita dengan memberikan kita sejumlah rezeki, tanggungjawab kita ialah bagaimana kita boleh menguruskan rezeki itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya rezeki yang kita dapat bukanlah hak kita, bukan milik kita, tapi itu adalah tanggungjawab dari Allah untuk kita tadbir dan urus rezeki tersebut. Nah, sebab tu bila dia dapat rezeki yang banyak dan melimpah ruah, itu bukan privilege, tapi itu adalah bentuk kelebihan yang Allah beri supaya dia dapat urus dengan baik dan betul. Kita sekarang ni sedang bersama-sama berjuang, berperang di belakang Palestin. Saya baru balik daripada Tawau, dan dekat Tawau tu, daerah Tawau, dia ada lebih kurang 144 masjid. 144 masjid dan surau. Cuba bayangkan kalau dalam daerah Tawau, 1 bulan ataupun setiap 2 minggu, masjid dan surau kumpulkan RM1,000,
dihantar kepada Jabatan Agama Islam Negeri dan dikumpul sama-sama untuk hantar ke Palestin. 2 minggu sekali kita akan dapat berapa? RM1,000, 144 buah, 14,000. 14,000, 144,000. Kita dah dapat kumpul 144,000 hanya daripada satu daerah. Daerah yang lain, kan? So, duit sumbangan daripada orang ramai adalah menjadi tanggungjawab masjid untuk mengelola sumbangan tersebut dengan cara yang tepat dan betul. Bukan untuk kegunaan sendiri, bukan untuk rasa bangga banyaknya duit dalam simpanan. Tak, perlu diuruskan, perlu disalurkan dengan baik dan betul. So, begitulah kita dapat gaji bulan-bulan. Dia bukan untuk kegunaan kita, tapi kita perlu nafkahkan, infakkan ke jalan yang baik dan betul. Maka ayat 267 menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min tayyibati ma kasabtum, belanjalah harta-harta kamu daripada hasil usaha yang kamu laksanakan dengan baik. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum, belanjakanlah sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik. So, ini syarat yang perlu ada sebelum kita nak belanjakan. Apa dia? Benda yang kita nak infakkan tu benda yang baik. Kalau ada beberapa NGO yang kita lihat mereka sedang dalam usaha mengumpulkan barang-barang yang nak dihantar ke Palestin. Dalam iklan tu disebut barang-barang terpakai. So, kita nak beri tu, pastikanlah barang itu masih dalam keadaan baik untuk digunakan. Bukan hantar spender koyak. Kan, bukan hantar barang yang kita tak nak pakai. Tak, berilah barang yang baik. Maksud barang yang kita tak guna, mungkin barang kita dah ada dah barang tu kat rumah, kita beli barang yang lain yang sama untuk diberikan. Barang tu mestilah yang boleh dipakai, boleh digunakan oleh orang yang memberi. Ya, walaupun tanggapan kita, alah Ustaz, kalau kita hantar sekarang pun pintu sempadan Rafah tu belum buka. Kalaupun dia buka, dia bagi 20 lori je untuk masuk. Dan setakat dia hanya 20 lori boleh masuk melalui pintu Rafah. Kan, kalau kita bagi pun belum tentu boleh sampai. Tuan-puan, tak kala kita mula menyumbang, tak kala kita sumbang itu, Allah sudah beri nilai ganjarannya. Belum sampai lagi, baru menyumbang, Allah dah beri nilai ganjaran. Jangan risau. Dia bukan barang tu kena sampai ke sana, mereka guna baru kita dapat. Tak. Ganjaran daripada Allah tu melimpah ruah. Melimpah ruah. So, apa yang kita nak beri, perlulah beri barang yang baik. Jangan pula infak hasil daripada duit toto. Harta haram. Kan, harta yang didapati dengan cara yang haram. So, kadang masyarakat kita ni, dia menganggap derma ini, sedekah ini sebagai tempat nak cuci dosa. Dia dapat harta, makan rasuah, misal kata, dapat hasil daripada tikam ekor, dapat daripada cara yang haram. So, kononnya nak bersihkan harta tu, dia derma sedikit. Sedangkan itu tidak terpakai. Dan ada juga orang Islam dekat negara lain, bukan kat sini, dekat negara lain, yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti haram ni, jual arak kan. Jual arak, jual itu, jual ini, jual tangkal, jual benda-benda kurafat.
Lepas tu selamba je. Sekali-sekala hasil daripada itu buat derma dan sedekah ke masjid. Kan. Sebab diorang menyangkakan ini nak cuci. Nak cuci. Sebut pasal cuci duit, my airline dah bungkus. Tengah kata konon-konon cuci duit. Allahu a'lam. Tapi apa pun, dia tidak jadi begitu. Apa yang kita nak infak, min tayyibati ma kasabtum. Kita infak sesuatu yang baik, hasil daripada apa yang kita kerjakan. Kemudian, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Tengok, Allah kata akhrajna, kami yang keluarkan daripada bumi untuk kamu. So, rupanya seorang petani, dia boleh berusaha untuk tanam benih. Benih itu yang tumbuhkan Allah. Dia boleh usahakan untuk siram air. Yang memastikan air tu diserap oleh akar ialah Allah. Dia boleh menabur baja dengan harapan supaya tanah tu subur. Yang menjadikan subur kepada tanah itu ialah Allah. So, wa ma akhrajna lakum minal ard, sebahagian dari apa yang kami keluarkan. Wa mimma, sebahagian daripada apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. So, kalau tanam-tanam sayur, tanam pokok buah, itu juga salah satu bentuk dan cara untuk kita infak, berikan pendapatan dan harta kita. Tak banyak sebenarnya masjid-masjid dalam negara kita ni yang nak tanam pokok buah. Kebanyakannya tanam pokok hiasan. Pokok hiasan. Kalau tanam pokok buah ke, pokok ceri ke, pokok apple ke, tak hidup tak tu kan. Tanam pokok durian ke. Lepas-lepas asar tu, bolehlah lepak-lepak dekat bangsal, tunggu durian runtuh. Kan? Sepatutnya kita melihat macam tu. Kalau tak nak masjid ada nyamuk, tanamlah durian runtuh pula. Durian luruh. Terima kasih. So, kita tanamlah. Kalau tak nak nyamuk, kita tanamlah bunga tai ayam. Sebab aroma bunga tahi ayam itu boleh menggagalkan usaha nyamuk untuk datang dan dekat. Oh, rupanya nyamuk tu dia ada deria hidu ataupun deria rasa yang sensitif terhadap jenis-jenis pokok macam ni. So, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya lalu kamu infak. Ini sama seperti kes Qabil dan Habil dulu. Qabil bila disuruh untuk berkorban, dia pilih kambing-kambing yang kurus. Lalu bila Allah tolak korban dia koyak. Dia bunuh pula Habil sebab Habil punya korban diterima. Walaupun pada waktu itu kan sumber Israiliyat kata Habil hanya mengorbankan sayur-sayur, tapi sayur-sayur yang terpilih, sayur-sayur yang segar, yang bugar. So, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan pilih yang buruk lalu kita infakkan. Kan kalau kita ada set 2-3 set korel dekat rumah, pilihlah set yang paling cantik bunganya. Sanggup ke? Tidak. Ini untuk saya simpan, Ustaz. Yang lain kalau bagi sama orang pun tidak apa. Ini saya simpan. Begitu. Kan? Atau sengaja pilih baju-baju yang buruk.
Memang nak buang pun yang tak boleh dipakai. No, janganlah begitu. Sebab perlu diingat, kita bukan sekadar buat transaksi dengan manusia. Kita sedang buat transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Cara untuk kita berkobar-kobar nak memberi ni, terus letakkan dalam ingatan, aku sedang buat pertukaran, transaksi dengan Allah. Aku beri yang terbaik, pasti Allah akan akan membalas dia dengan yang lebih baik. Dengan lebih baik. Walastum bi akhirihi illa an tughmidu fi. Pasal lagi ayat 267. Padahal kamu sendiri, kalau kamu diberi barang-barang buruk tu, kamu takkan pandang. Kecuali dengan memejam mata. Tengok. Allah letakkan bentuk psikologi manusia. Kalau kau sendiri terima barang tu, kau tak nak. Kecuali kalau dah tak ada pilihan lain, kau sambil pejam mata dia terima. Okeylah. Pejam mata. Walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi. Begitu sekali ayat Quran menggambarkan perangai kita ni. Wow. Hebat tak? Hebat. Quran gambarkan realiti perangai kita. Dan bila kita baca ayat ni, kita boleh senyum sendiri. Betul lah, aku macam tu lah. Kan? Katalah dekat meja saya ni ada popia carbonara. Korang ada tak ada kan? Kau ada? Tak ada. Popia carbonara. So, ini ni dia baru goreng. Masih crunchy. Masih crunchy. Katalah kalau saya nak bagi orang, dia persyarat tu kena bagi sekarang. Masih crunchy. Kalau saya bagi nanti lepas asar, kan dia dah lembek. Dia dah Dia dah kenyal. Kenyal pula. Entah aku pun tak tahu, tapi dia lembek lah. Dia dah lemau saya. Dia lihat. Sejuk. Lemau. Dia dah lemau. So, kita kalau kena bagi yang lemau ni, kita nak tak? Tak nak. Kecuali kalau dah sangat lapar, tak ada pilihan lain. Lemau pun lemau lah. Sambil tutup mata makan. Gitu sekali Allah menggambarkan dan menjelaskan pada kita. Terus sampai ke hati. Terus tuju kepada perangai sebenar kita. Hantam sajalah kan. Gitu. So Allah kata apa? Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Satu perkara yang kita perlu sedar. Allah kata ketahuilah, sedarlah. Sungguh Allah tak perlu pun kepada apa yang kamu infakkan tu. Tu maksud annallaha ghani. Allah maha kaya. Allah tak perlu pun pada infak kita tu. Bukan Allah nak pakai pun. Walaupun kita buat transaksi dengan Allah, Allah tak perlu infak kita. Allah tak nak pun. Allah tidak pun pakai apa yang kita beri itu, tak. Allah suruh infak bukan kerana dia nak. Allah suruh infak sebab nak beri peluang pada kita. Supaya kita ada simpanan di akhirat nanti. Begitu. Kan sama macam kalau anak kita bagi duit belanja pada anak. Satu hari RM3. Satu hari RM3. Waktu kita beri itu, kita pesan pada dia. Ini RM3, kalau kau boleh simpan, kau simpan. Kalau tak mampu nak simpan, kau belanja. So, setiap hari anak akan bawa balik RM1 untuk dia beri pada bapa dia. Pak, tolong simpan. Pak, tolong simpan. So, kita yang dapat duit tu, duit RM1 daripada anak, kita terliur ke nak guna. Kecuali memang dah terdesak lah. Hujung bulan belum dapat gaji kan. Tapi waktu kita dapat RM1 tu, kita terliur ke nak guna. Taklah RM1 dia anak aku nak simpan, aku simpan lah.
So anak kita beri galakkan pada anak kita menyimpan, kita tolong simpankan. Kita perlu kepada duit simpanan dia? Tak. Tapi untuk masa depan dia. Nanti waktu nak bercuti, kan? Waktu nak bercuti, dia nak beli apa-apa ke? Waktu pergi berjalan, dia nak beli apa-apa ke? Nah, ini duit simpanan kau. Simpanan 30 hari, kau dapat RM30. Kau dah simpan 100 hari, dapat RM100. Ni abah top up lagi RM50. 150. Engkau nak belanja apa, ikut engkau. Barulah mata dia bersinar-sinar. Oh iyalah, aku selama ni menyimpan dengan begitu baik. Dan akhirnya aku dapatlah dia punya apa nama? Dia punya kenikmatan, keseronokan. So bila Allah kata wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, Allah Maha sempurna. Allah tak perlu pun kepada infak kita tu. Tetapi bila kita memberi itu, kita sebenarnya sedang membuka akaun akhirat kita. Malah Allah kata Allah sudah sempurna, tak perlu pada ibadah kita. Kalau kita tak buat amal ibadah, Allah tetap pun mulia. Dan sekarang Allah beri peluang kepada kita untuk infak, untuk kebaikan kita sebenarnya. Dan sebab tu Allah suruh kita ambil peluang ini. Ambil peluang ini. Dan kemudian ayat 268. 268 Allah Subhanahu wa taala berfirman, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu dia akan sentiasa usaha untuk mendatangkan rasa takut. Sentiasa menjanjikan kekufuran. Kau jangan bagi, kan nanti kau tak ada apa nak belanja. Itu bentuk was-was yang syaitan bisik dalam hati kita. Tatkala kita nak memberi, akan datang rasa, aku pun tak cukup ni. Kenapa aku perlu bagi? Sedangkan ini hasil usahaku. Kan? Maka keluarlah ayat, you should reward yourself. Engkau patut beri penghargaan pada dirimu sendiri. Maka akhirnya kita akan membiarkan masyarakat yang pentingkan diri. Dahulukan diri sendiri, tak hirau pasal orang lain. Sedangkan kita, bila kita baca Sirah Nabawiyah, kita bukan tak pernah lalui sahabat-sahabat yang sedang cedera parah. Selepas daripada peperangan, seorang minta air. Bila air tu dah dekat nak sampai pada dia, dia dengar ada orang lain yang minta air. Dia kata tu, bagi dulu orang tu. Bagi dulu orang tu. Kemudian orang tu nak minum, dengar orang lain, suruh bagi orang lain pula. Pusing. Oi. Kalaulah mereka yang mendapat sentuhan dakwah daripada Nabi bersikap macam tu. Lepas tu kita kata, kita perlu dahulukan diri kita, self reward. Self reward apa bendanya? Reward untuk diri kita tu nanti di akhirat. Bukan sekarang. Bukan kita nak membesarkan untuk dahulukan diri, untuk jadi selfish. Tidak. Kalau para sahabat tu memikirkan self reward, air yang sampai diminum dulu. Orang lain pedulilah, aku dah nak mati. Kan? So rupanya kita berada dalam situasi yang yang kurang tepat. Kurang tepat. Istilah self reward tu perlu dilihat semula.
Daripada aku jaga hati orang baik, aku jaga hati sendiri. Tak, banyak ayat Quran yang menyuruh kita bantu orang lain. Bantu orang lain. Tengok saja surah Insan tu kan. Dia memberikan makanan yang dia suka. Dan latar belakang kepada ayat tu, dia nak buka puasa. Dia bagi makanan dia pada orang lain. Walhal dia nak buka puasa. Kan? Sebab apa? Dia percaya dengan janji Allah. Bila dia memberi, Allah yang akan cover untuk dia. Allah yang akan jadi wali. Kan? So, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan, menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan. Syaitan akan bisik, kalau kita beri sedekah, nanti duit kita akan habis. Sekarang kan ekonomi susah. Baik simpan duit. Jangan tolong orang sangat. Ni orang ni dah banyak kali. Bulan lepas pun minta, bulan ni minta lagi. Bukan kita tak pernah tolong orang. Malah kalau kita terlalu tolong orang, nanti bukan orang nak tolong kita pun. Itu syaitan. Bentuk bisikan syaitan. Sedangkan realitinya, bila kita kata jangan tolong orang sangat, bukan orang tolong kita, kita tak pernah mengharap pun orang akan tolong kita. Harapan kita agar Allah yang bantu untuk bantu kita. Harapan kita supaya Allah yang bantu kita, yang tolong kita. Bukan kita mengharapkan orang yang tolong kita. Dan bentuk-bentuk lain hasutan daripada syaitan. Supaya tujuannya apa? Kita tidak memberi dan kita tidak infak. Dan kemudian Allah kata apa? Wa ya'murukum bil fahsya. Dia bukan sahaja tak beri kita infak, menghasut kita untuk tidak infak, dia menyuruh kepada perbuatan-perbuatan keji. Ya'murukum itu kan disebut ya'murukum menyuruh, dia sedang beri arahan pada kita. Itu ya'murukum, dia beri arahan. Kan? So tengok, syaitan dia boleh beri arahan pada orang. Mula-mula dia bisik je. Tapi kalau selalu termakan dengan bisikan dia, selalu sangat ikut bisikan dan saranan syaitan, sampai satu masa, syaitan boleh terus beri arahan. Kau buat ni. Wow. Dia sudah ada autoriti tuan-puan. Asalnya dia janji. Tapi bila selalu sangat kita termakan janji syaitan, kita sampai satu peringkat. Kita jadi hamba suruhan dia. Dia hanya beri arahan. Buat ni. Orang tu ikut je. Bom hospital, bom. Bunuh Palestin, bunuh. Syaitan hanya beri arahan. Tak ada lagi, hati ni tak ada lagi rasa bersalah ke rasa apa, tak ada. Kan. Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. So, bila kita nak infak, nak derma, beri je. Beri. Dan abaikan rasa bisikan-bisikan yang kata nanti duit engkau habis, nanti tak cukup lah, nanti itulah, nanti ilah. Beri je. So, Allah yang jamin rezeki kita. Kita tak harap pun orang bantu kita, tak. So, kita memberi kerana wajah Tuhan. Dan dalam ayat ni juga, dia juga bermaksud, membawa maksud kedekut. Ya'idukumul faqra, dia juga bermaksud kedekut. Sebab memang kedekut itu salah satu sifat yang memalukan.
Kan? Sifat kedekut ni sifat yang buruk. Hatta orang non-Muslim pun tahu. Dah mula sebut non-Muslim kan. Sebab istilah kafir tu tuan-puan, Allah beri kepada golongan yang spesifik. Allah beri kepada golongan yang spesifik. Bukan semua yang bukan Islam tu kafir. Tidak. Kadang Allah panggil mereka sebagai An-Nas, manusia. An-Nas, manusia. Cuba tengok surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan nampak manusia berduyun-duyun masuk ke dalam agama Allah. Manusia masuk ke dalam agama Allah. Dia dah masuk belum? Belum. Dia belum masuk. Tapi Allah panggil mereka sebagai An-Nas. Kenapa Allah tak kata yadkhuluna fi wa ra'aital kafirun yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan nampak orang-orang kafir masuk Islam. Tak, Allah guna An-Nas. So begitu. Dia jadi isu kalau kita tak faham. Kalau kita tak faham cara bagaimana Allah memanggil jenis-jenis manusia ni. Okay. So, rupanya syaitan boleh diberi autoriti untuk mengarahkan. Ya'murukum, mengarahkan. Maka, risiko besar kita ialah kalau kita kerap mengikuti sangkaan-sangkaan ataupun bisikan-bisikan syaitan, lama kelamaan kita akan jadi budak suruhan. Ikut je apa yang diarahkan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan kamu dengan keampunan. Tengok tuan-puan. Selalunya yang kita harapkan bila kita beri sedekah, beri derma, beri nafkah, yang kita harapkan apa? Allah balas balik. Allah balas balik. Itu yang kita harapkan. Tapi sekarang Allah bagi tahu. Apa yang Allah janji? Apa yang Allah jamin? Bila engkau beri, pertama yang Allah jamin ialah Allah ampunkan kamu. Allah ampunkan kita. Allah beri keampunan. Infak. Kita ni banyak dosa tuan-puan. Banyak sangat dosa kita. Maka dengan infak tu, dosa kita tu gugur. Ialah hari ni kan baru tahu ayat ni. Semalam orang minta sedekah, kita marah-marah. Kan berdosa tu. Berdosa. Tapi bila hari ni dia minta, kita bagi. Dosa semalam tu Allah gugurkan. Dan perlu diingat. Tadi syaitan bisik membisik-bisik tu, bisik ke mana? Bisik ke hati. Kan syaitan tu bisik ke hati. So bila dia bisik ke hati dan kita patuh bisikan dia, patuh saranan dia, lama kelamaan ialah bila patuh saranan dia, kita tak beri infak, hati akan menjadi gelap. Tambah lagi kita buat dosa, gelap. Dan sekarang kita infak, dalam masa yang sama syaitan masih lagi bisik. Syaitan masih lagi menjanjikan. Dan sekarang kita infak kerana kita percaya janji Allah. Kita percaya janji Allah. By the time kita infak, apa yang menjadikan hati kita hitam, dosa-dosa tu akan gugur. Dosa yang menjadikan hati kita hitam, dosa tu akan gugur. So dia adalah pertembungan infak
sedekah ini adalah pertembungan antara janji syaitan dengan janji Allah. So janji yang mana kita nak ikut? Janji yang mana kita nak membenarkan? Perkataan membenarkan dalam bahasa Arab disebut sedekah. Perkataan membenarkan disebut sedekah. Daripada kalimah sedekah ini lahirlah sedekah. So sedekah tu yang kita kata sedekah, itu kata akarnya sedekah. Maksudnya apa? Membenarkan janji Allah. So dia adalah tentang pertembungan antara janji syaitan dengan janji Allah. Seolah-olah kalau kita tak sedekah, kita sedang ikut janji syaitan. Sedang percaya janji syaitan. Dan kita tak percaya janji Allah. Dan kalau kita sedekah, kita sedang percaya janji Allah. Dan tolak janji syaitan. Ada beran. Gitu tuan-tuan. So dengan kita bersedekah, itu adalah bukti kita membenarkan janji Allah. Baik dan kita percaya janji Allah, dosa kita gugur. Dosa kita gugur. Kemudian, itu yang pertama Allah beri, wa maghfirah. Maghfiratan. Yang kedua, wa fadla. Wa fadla. Fadlan ni kita lazim terjemah sebagai kurnia. Kurnia. Fadla juga boleh difahami sebagai pemberian. Pemberian. Cumanya bila Allah memberi dengan berlimpah ruah. Fadla ni pemberian yang berlimpah ruah lebih berbanding apa yang kita beri. Fadlan ni macam ni. Kalau anak kita kata, minggu ni tak banyaklah dapat simpan RM2 je. Abah boleh tak simpankan? Anak Bill Gates cakap dengan bapa dia. Anak Bill Gates cakap dengan bapa dia. Kan? So, daddy boleh simpan RM2 je minggu ni. Tapi sebab daddy dia billionaire, okeylah. Kau dapat simpan RM2, daddy top upkanlah RM2 juta. Itu fadla. Fadla ni, dia beri ganjaran melebihi apa yang kita buat. Kita buat sembahyang 2 rakaat je. Kita buat sembahyang sunat 2 rakaat je. Allah balas dengan sesuatu yang pasti lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu level fadla. Allah balas dengan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isi dia. Kita sekarang tinggal dekat dunia, kita punya nak mengejar. Kan hari ni kan semua senyum sebab penyawat awam dapat gaji. Semua senyum. Baik dia time esok, dah bermuram durja. Sebab apa yang dikejar tu dah habis. Daripada bank dia datang kepada bank dia kembali. Yang dah dikejar tu habis. Lepas tu nak untuk 1 bulan yang akan datang. Selama ni kita kejar dunia ni dan kita dapat sebahagiannya. Hanya dengan buat 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum solat subuh. Allah janji akan beri lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu bentuk fadlah. Apa yang Allah beri itu luar biasa banyak. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas. Luas apanya? Pemberiannya, rahmat dia,
kasih sayang dia, ilmu dia. Allah sangat luas. Nak bagi rezeki Allah boleh luaskan seluasnya. Kemudian luas Allah boleh beri rezeki. Kan? Luasnya Allah boleh beri rezeki 11 hari. Ni masuk hari yang ke-14. Palestin, Gaza dibom dan ditutup. Sebarang kemungkinan untuk dapat air dan elektrik. Kan Gaza kan tak ada air, tak ada elektrik. Tapi 2 hari lepas, ada nenek yang dibebaskan daripada tawanan Hamas. Apa dia berkomen? Dia dapat layanan yang paling baik, dia dapat minum, dan dia dapat makan. Saya makan apa yang tentera Hamas tu makan. Medically taken care of. Sedangkan Israel dah tutup 2 minggu. Air, elektrik dan bantuan perubatan. Dan orang-orang yang ditawan ni masih boleh rasa air, boleh rasa makan dan dapat medical attention. Dan ternyata kalau seluruh dunia ini bersatu untuk menahanmu daripada dapat rezeki. Dan bila Allah kata kau dapat rezeki, tak ada siapa boleh tahan. Siap ada air conditioner lagi. Siap ada pelembut rambut, hair conditioner. Dan kalau seluruh dunia berniat nak beri engkau rezeki dan Allah kata tak ada siapa yang boleh beri. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas untuk memberi ganjaran, menambah ganjaran. So, berilah apa yang kita ada untuk bantu orang lain. Kemudian Allah kata apa? 269. Yu'til hikmata man yasha. Allah beri hikmah kepada siapa yang nak. Kenapa tiba-tiba sebut pasal hikmah ni? Hikmah ni apa? Sel-sel otak berhubung. Itu maksud hikmah. Hikmah ni maksudnya sel-sel otak berhubung. Orang tu jadi bijak. So rupanya yang kita kata bijak keuangan bukanlah orang yang boleh menumpuk-numpuk harta dan kekayaan. Rupanya bijak keuangan ialah mereka yang membenarkan janji Allah, sedekah, yang membenarkan janji Allah dengan memberi dan memberi dan memberi. Dia tak tunggu kaya baru dia beri. Dia memberi sampai dia kaya. Jomlah kita memberi, bantu. Bantu siapa saja. Memberi tanpa syarat. Beri saja. Berapa pun kita ada, beri. RM3, RM2. Jangan pandang pada nilai. Tapi pandanglah pada kita nak melihat wajah Allah. So rupanya orang yang memberi ini, bersedekah, memberi ini, Allah gelar mereka sebagai bijak. Kenapa? Kerana kebijakan dia dapat
memilih janji Allah berbanding janji syaitan. Nah, gitu. Hikmah tadi apa? Dia boleh connecting the dot. Oh, ini antara janji Allah dan janji syaitan. Aku pilih janji Allah lah. Bijaklah kau pilih. Bijaklah tu nama dia. Kau pilih benda yang betul. Kan? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dapat hikmah tu, siapa yang dapat kebijakan yang Allah kurniakan, siapa yang diberi nikmat hikmah tu, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Siapa yang menjadi bijak, dia akan dapat banyak kebaikan. Amat beruntung mereka yang bijak ni. Sebab dia faham dengan betul. Dia infak dengan banyak. Dan hasilnya, dia jadi orang yang kaya di akhirat. Malah bermula di dunia. Urusan-urusannya Allah yang akan lindungi. Allah yang akan lindungi. Dan kemudian Allah tutup dengan pernyataan yang sangat luar biasa. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Hanya saja orang yang nak berusaha, yazakkaru, berusaha mengingati berulang kali. Yazakkaru maksudnya dia berusaha mengambil pengajaran, mengambil peringatan, berusaha nak ingat benda ni berulang kali. Well, kita kan terlupa. Pagi tadi sarapan apa pun kita lupa. Kan pagi tadi jumpa dengan bos. Bos pesan 3 benda. Kita ingat 1 benda je. Yang 2 lagi apa benda dah. Lepas tu WhatsApp. Bos tadi 3 benda tadi. Yang 2 lagi apa? Kita memang pelupa. So yang zakaru ni dia berusaha untuk mengingati berulang kali. Berusaha mengingati ni bukan duk fikir apa-apa. Tak. Dia buat nota. Dia buat template. Dia buat stiker. Dia letak alam. Dia pasang itu, pasang ini. Sebab nak ingat sedekah ni janji Allah. Sedekah ni pertemuan antara janji Allah dan janji syaitan. Dia tulis. Dia hafal. So, orang yang buat begitu tu, orang yang buat begitu, itulah ulul albab. Itulah mereka-mereka yang ada otak, yang ada lub. Dan ulul albab ni, ulul albab adalah gelaran yang tinggi untuk mereka-mereka yang Allah iktiraf. Mereka ni lah orang yang berakal. Mereka inilah orang yang ada otak. Ulul albab adalah gelaran tertinggi. Sempurna akal. Bayangkan, orang yang bertindak untuk beri sedekah. Allah kata mereka ni sempurna akal. Dahsyat tak? Oi, dahsyat. Kan. So, jom kita bersedekah. Kita bersedekah mulakan dengan kita sedekah pada rakyat Palestin. Kan Perdana Menteri dah umumkan apa nama? Apa tu skim pula. Apa benda yang untuk Palestin melalui kerajaan ni? Kalau tak nak sedekah melalui NGO, melalui kerajaan. JAKIM pun ada, tabung musaadah. Berusaha kumpulkan sebanyak mungkin. Masjid Negara minggu lepas kutip, kami dapatlah dalam 14,000 nak beri. 14 ke 34? 14,000 nak beri. Kutipan Jumaat, satu Jumaat. So beri. Jangan lepaskan peluang.
Ni sekarang pun sekolah anak. Cikgu-cikgu pesan pada murid hari ini, pesan pada mak bapak, tolong bagi sikit duit untuk beri sedekah untuk Palestin. Beri je, beri. Beri tanpa ambil kira, aku punya duit nanti cukup ke tak? Allah yang cukupkan. Allah yang akan cukupkan. JNI ke boleh buat tabung Palestin, tabung kemanusiaan, beri. Dan jangan jadikan benda ni bermusim. Kalau boleh, setiap bulan ke, setiap 2 bulan ke, beri je, beri. Kalau fikir sampai ke tak, melalui kerajaan tu. Dia tak ada wang pengurusan, tak ada. Kerajaan dia tak ada wang pengurusan. Kalau NGO dia ada 30% wang pengurusan. Tapi kalau kerajaan, tabung Musa'an dah JAKIM, bagi dia. Diorang dah dibayar gaji untuk urus semua benda ni. Malah kadang, boleh bergabung dengan negara-negara Islam yang lain. Contoh yang terus menerus beri bantuan kepada Palestin ni ialah Qatar. Generator elektrik untuk rakyat Palestin yang dikawal oleh Israel tu daripada Qatar. Begitu. So tuan-puan, jom kita terus memberi. Kita terus memberi. Di samping itu, kita juga memberi orang-orang dekat sekitar ni, yang dekat-dekat ni. Yang dekat-dekat. Bantu juga. Kalau tak boleh nak bantu semua, bantulah, tumpukan pada satu keluarga. Keluarga yang ni dia dulu kita tumpukan. Sebulan 100 atau sebulan 200, buat tambah-tambah. Kan? So moga-moga dengan kita melazimi begitu, itu menunjukkan yang kita benar-benar nak jadi ulul albab. Orang yang sempurna akal. Kenapa sempurna akal? Kerana kita benar-benar yakin dan percaya pada janji Allah. Pada janji Allah. Dan dalam Allah memberi janji itu, Allah tidak pernah kata janji itu perlu ditunaikan dekat akhirat. Tidak. Allah juga tidak pernah kata janji itu perlu ditunaikan di dunia. Tak. Allah buat ia terbuka. Boleh jadi Allah beri daripada dunia sampai akhirat. Tapi percayalah, Allah akan tunaikan janjinya. Maghfiratan wa fadla. Dua benda yang Allah sebut sangat vast, sangat besar, tetapi dia merupakan benda yang sangat unggul untuk kita. Maghfirah dan fadlah. Maghfirah dan fadlah. So tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama. Start dari jam 8 sampai pukul 10 ni. Dan moga-moga Allah berikan kita kefahaman. Start pukul 9 tadi. 9 sampai 10. Moga-moga Allah berikan kita sedikit kefahaman. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk ayat seterusnya. Barakallahu li walakum. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah. Ustaz nak buka soalan sikit tak? Boleh. Okey, silakan jemaah. Ada yang nak bertanya ke apa ke, insyaAllah silakan Ustaz ada. Alamak, mana moderator ni? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya apa perbezaan antara fahsyak dengan mungkar? Fahsyak dengan mungkar. Fahsyak dengan mungkar. Okey. Fahsyak ni shameless. Fahsyak ni shameless. Mungkar benda yang nakirah ni benda yang kita tak tahu.
benda yang kalau kita buat dekat halayak, orang akan tahu benda tu tak betul. Tu mungkar. Okey. Fahsyak. Fahsyak ni dia melibatkan aurat dan aib manusia. Terutamanya cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang menjurus ke arah perzinaan. Itu fahsyak. Itu fahsyak. So, dia bermula dengan fahsyak. Manja-manja. Mula dengan berkenalan. Lepas tu minta nombor telefon. Mula dengan chatting. Okay. Chatting berdua. Bagi ayat-ayat pick up line. Lepas tu dia naik kepada tahap ajak dating. Ajak dating. Bila dah mesra, dia mula ayat-ayat gatal. Awak sorang-sorang ke? Saya rindulah kat awak. Ayat-ayat gatal dia kan. Saya rasa sejuk pula malam ni. Kan best kalau dapat peluk awak. Tu ayat gatal. Lepas tu mulalah. Sudi tak awak kalau awak share gambar awak? Dia mula minta gambar pula. Kan dia minta gambar. Lepas tu yang perempuan pula, dia nak gambar aku. Kejap. Sebelum dia selfie untuk ambil gambar tu, dia make up dulu. Make up 3 jam. So yang sebelah sana tu tunggu 3 jam untuk dapat gambar. Make up dulu 3 jam untuk selfie. Selfie tu pula yang ke-81. Gambar yang ke-81 baru dia nak hantar. Okay. Mula-mula gambar tutup aurat. Lepas tu dah lama macam tu. Okeylah kita kita buat relationship lah. Kita kan dah suka sama suka. So bila dah suka sama suka, boleh tak minta gambar awak yang pakai aurat sikit. Dia tak kata buka aurat, pakai aurat sikit je. Daripada tudung labuh, pergi tudung bawal. Pakai aurat sikit. Ataupun pakai scarf je lah, pakai scarf je. So di satu persatu. Fahsyak ni dibisikkan oleh syaitan. Lalu yang menturuti nafsu. Nafsu. Kejap. Hello ya? Hello? Hello, Assalamualaikum. Call kejap lagi boleh tak? Saya ada kelas. Minta maaf cik, tak sempat cik ya. So, bila dia starting slowly, fahsyak ni yang dibisikkan oleh syaitan, satu persatu, kemudian sampailah ke tahap berzina. Sampai ke tahap berzina. Kemudian mengandung. So, jalan penyelesaian kepada yang dah termengandung ni, nak tutup segala apa yang perlu ditutup, dia bunuh anak tu. Bunuh tu mungkar. Bunuh anak tu mungkar. Kan? Kita memang biasa bunuh anak ke? Dengar pembunuhannya, semua orang setuju, ya, benda tu tak betul, benda tu tak baik, benda tu tak patut. Maknanya fahsyak ni jalan menuju kemungkaran. Fahsyak salah satu jalan menuju kemungkaran. Fahsyak ni spesifiknya menuju kepada zina. Yang Allah kata, la taqrabuz zina, qarabah, mendekati tu, fahsyak. Kan? Allah kata, la taqrabuz zina, innahu kana, sesungguhnya jalan itu kana, dia bermula kana, fahisyah, bermula dengan fahsyak.
Fahisyata wasa'a sabila. Dan itu adalah seburuk-buruk jalan. Apa nama? Sangat bahaya kalau kita mulakan dengan chatting, mesra-mesra. Sebab dalam chatting kita berdua je. Lelaki perempuan. So, jangan kita menyuburkan, menanam benih kemesraan dalam ruang chat itu, terutamanya antara lelaki dan perempuan. Jangan. Nah, di situ dah kena letak border yang perlu sahaja. Satu kadang aku lebih selesa bagi stiker je. Sebab kalau tak dikawal, kalau tak dijaga, dia akan melarat. Syaitan ni dia tak pernah Putus asa, Ustaz. putus asa. Ya, Ha, setuju dengan pendapat Ustaz. Sebab pertukaran ni banyak bermula daripada WhatsApp, daripada conversation Ustaz sekarang. betul. Berbanding zaman dulu orang dulu tak ada benda ni. Benda ni memang atas diri sendiri lah bermulanya. Kalau dulu kat kedai kopi, kedai janda. Sekarang kedai Jadi kopi ayat online. yang Jadi ayat yang 268 ni kemiskinan yang menjuruskan kepada fahsyat lah. Wa ya'murukum bil fahsya, dah miskin. Apa lagi cara nak dapat duit? Kan? Dia buatlah akaun DS kalau Twitter. Atau dia buatlah OnlyFans. Tuan-tuan pernah dengar OnlyFans? Ada anak kan kat rumah? Cuba tanya. Tahu OnlyFans? OnlyFans adalah satu laman, satu tempat sosial untuk anak-anak ni. Dia buat video, dia jual gambar bogel dia. Buat video, gambar bogel, jual. Siapa yang nak jadi fans aku, kau kena bayarlah bulan-bulan. Nanti from time to time aku buatlah. Aku pergi gambar ke, aksi aku ke. OnlyFans. Ustaz tahu? Lah. Entah aku dapat wahyu ilham macam tu. OnlyFans. Saya tak Saya tahu. cuba Google. First time dengar hari ni Ustaz. So, benda tentang takut miskin. Kan dijanjikan takut miskin. Kau miskin nanti, kau tak boleh beli tu, tak boleh beli ini, makan pun susah. Mulalah jual badan, melacur. Itulah fahsyat tu. Mudah nak dapatkan wang dengan cepat dan segera. Jadi anak ikan, cari sugar daddy. Ustaz, fahsyat tu maknanya melakukan perkara yang keji tu lah ya? Yes, keji. Kita panggil dia sebagai keji. Dan dia menuju kepada zina. Mana-mana jalan, apa sahaja perkara keji yang boleh bawa kepada zina. Akhirnya itu zina. Dia bermula dengan itu. So, kalau dia katalah dia suka mabuk. Dan bila dia mabuk tu, dia lebih seronok berzina. Mabuk tu fahsyat. Kalau dia mabuk dan akhirnya dia membunuh, tu mungkar. Kan banyak kes wanita-wanita yang tak nak
tinggalkan suami dia yang suka hisap ganja, suka layan ketum. Sebab orang-orang yang begini, dia punya sex drive dia lebih tinggi. Ada. Tapi akhirnya rumah tangga porak-poranda. Yes, dia jalan pertama menuju kepada kerosakan. Dahsyat. Begitu. So, tu je. Nanti kita jumpa lagi. Mana tahu 2-3 hari lagi ke? 2-3 hari. Sabtu Ahad ni. InsyaAllah, insyaAllah. Kita tutup Ustaz ya. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah doa kita tadabbur surah Al-Baqarah berjalan dengan lancar dengan ayat 267 sehingga ayat 269. Ayat ini menyebut tentang sedekahlah sebahagian dari rezeki yang Allah telah kurangkan daripada bumi kepadamu. Pilihlah yang terbaik untuk disedekahkan, bukan yang kamu sendiri tidak mahu. Ayat 68 pula syaitan mula masuk dan menakut-nakutkan dengan kemiskinan, sedangkan janji Allah itu benar. Keampunan dan kurniaan kepadamu luas dan Allah Maha mengetahui. Percayalah janji Allah, dosa kita akan gugur insya-Allah. Moga Allah memberi kita hikmah, kebijaksanaan dan ulul albab. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih kepada semua jemaah yang istiqamah daripada pukul 6.30 pagi tadi menunggu dalam majlis ini insya-Allah. Saya mewakili Gemenur Iman, mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekalian baik itu daripada Allah dan guru itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Kita jumpa lagi insya-Allah pada kuliah asar petang nanti dengan Ustazah pada pukul 5 petang insya-Allah. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, kafarah dan soal as, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa ahli keluarga kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ajaklah kami dan ajari kami untuk sentiasa memilih dan meyakini janji-Mu, ya Allah. Lalu kami menjauhi janji-janji syaitan. Agar kami dapat hidup dengan hati yang tenang dan tenteram. Meyakini kebaikan yang diberikan oleh-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, pelihara diri kami, pelihara keluarga kami daripada azab neraka-Mu dan masukkan kami ke dalam syurga-Mu tanpa azab dan hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya